Saya mulakan. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua, terutamanya Dr. Mazlan dengan Datin sebagai penyelia webinar kali ini. Kami wakil daripada kumpulan 2 akan menjalankan webinar berkaitan dengan polemik kartel daging di Malaysia. So, pertama kali saya nak terangkan kenapa polemik kartel ni dijadikan tajuk pilihan kumpulan kami. So pada tanggal 2 Disember yang lalu, modus operandi yang melibatkan kartel daging telah mengejutkan negara kita lah. Yang maknanya dia memberi kesan kepada rakyat-rakyat Muslim dan Islam di negara kita. So, seterusnya saya ingin memperkenalkan kita punya panel. Alia, next Alia. So panel pertama kita adalah Encik Ahmad Zaki bin Daud, ahli kumpulan 2 yang merupakan pensyarah semenjak tahun 1997. Beliau kini telah sedang menyambung pengajian di peringkat PhD di Sekolah Pendidikan Awam ex-Kelab Putih Kejuruteraan. Manakala panel kedua kita merupakan Dr. Muhammad Fazal dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau telah melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya bermula pada tahun 2009 hingga ke 2019. Pengajian beliau menjurus kepada bidang hadis yang meliputi teori dan pelaksanaan berkaitan dengan hadis-hadis. Sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih daripada 125 hasil penulisan merangkumi buku, artikel dan jurnal. Sebelum saya mula ada ni, unmute pula. Okey, macam mana tadi? Minta maaf Okey, boleh dengar tak? Boleh dengar? Suara Fikri tak dengar ni. Okey, Fikri, boleh dengar tak Fikri? Fikri kena unmute. Suara saya tak dengar dari tadi Okey, ke? dengar. Okey. Baru dengar. Oh, yang baru dengar. Yang tadi Kena ingatkan juga Fikri ada yang unmute, ada yang dia tak mute. Sebab tu tadi kan okey. minta semua yang ada tu kalau boleh mutekan lah untuk melancarkan perjalanan majlis kita pada hari ini. Okay, terima kasih. Okay, saya mulakan webinar kita dengan soalan pertama yang Alia tukar slide. Saya tujukan kepada panel pertama kita, Encik Muhammad Zaki. Apakah latar belakang industri halal di Malaysia? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari and good afternoon as well. I believe there are some international participant as well. Jadi saya akan gunakan dua bahasa lah, okay? My slides pun ada campur, jadi saya try to cater to the audience, okay? Pertama kali saya ucapkan kepada Datin Nur Aini, pengarah, jadi jangan tersilap ni, pengarah Perdana Center, okay? Director of Perdana Center, Datin Dr. Nur Aini binti Osman, dan juga kepada Dr. Mazlan bin Ali, dua-dua pensyarah khusus UHMS 013, yang saya kasihi dan hormati, Dr. Muhammad Farhan, yang saya baru kenal beberapa hari. Kebetulan beliau merupakan guru kepada kawan baik saya. Kawan baik saya ni umur dia dah 60 lebih. Dia buat master di UM. Semasa itu, salah seorang pensyarah dia adalah Dr. Muhammad Farhan. Okay. Kepada kita punya bidang terjun ni, Fikri, kita punya moderator. Moderator kita ni dia ada urusan dengan menteri. Jadi menteri ni biasa meeting lewat sikit kan. Ada lebih-lebih lagi masa PKP. Jadi kita ada standby lah. Saya pun daripada moderator menjadi kepada speaker. Okay, jadi kita zaman PKP ni kita kena bersedia dalam keadaan we need to be able to
to the current environment. Okay, dan juga partisipan, kepada grup-grup saya, terima kasih kepada support, dan juga kepada all to my students and all to the participants that join me today. I really appreciate your attendance. Jadi saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan latar belakang industri halal Malaysia. Sebelum itu, mungkin ada tertanya-tanya kan, Encik Zaki ni, I'm in the electrical engineering department or school, alright? Dan Dr. Farhan memang bidang dia. Jadi kita punya assignment ni ialah bagi saya, kerana kita sebenarnya ada 2 speaker, dan bila kita tidak dapat memanggil lagi seorang Dr. Fathi, jadi saya rasa ini juga satu experience bagi saya untuk saya nanti terangkanlah peranan teknologi dalam menangani isu yang kita hadapi. Alright? So, jadi saya nak share sedikit saya punya ni. Okay. Mana saya punya slide ni? Nampak ya slide saya ni? Boleh dengar ya? Okey. Boleh dengar tak? Ada saya dengar respon. Okey. Saya tunjukkan use slideshow lah. Saya guna slideshow. Okey, nampak saya punya slideshow? Okey, nampak. Nampak Okey, terima kasih. Jadi ini adalah salah satu assignment untuk kita punya grup polemik kartel daging di Malaysia. Jadi saya sebagai presenter pertama ni, saya nak sentuh sikit berkenaan dengan halal. Halal, berkenaan dengan halal, pertama sekali bila kita kata halal ni, dia ada berkaitan dua lah. Dia punya sumber ataupun substance dia dengan dia punya proses. Dalam Islam kena ada dua-dua ni baru kita boleh kata halal. Walaupun substance halal kita makan, tetapi jika prosesnya tidak halal ataupun syubhat, dia akan jadi lain. Jadi mungkin pada industri kita di sini, majoritinya yang non-Muslim. The non-Muslim covers the business in Malaysia and also around the world. Okay, sometimes they are a bit misunderstood about the concept of halal. Right? Dia kata halal ni melainkan there is no pork and dog. Macam itulah ada elemen yang haram tapi proses tu di a bit the misunderstood ataupun mereka tidak sebab tu bila dalam konsep halal ni dia ada proses dia. Yang penting itu sebab tu bila ada SOP dia, kita ada hakim juga, bahagian Haiwan Islam, Jabatan Perdana Menteri ada prosedur lah SOP dia untuk halal ni. Jadi saya ceritakan di sini berkenaan dengan sejarah halal ni kan. Jadi Perlibatan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan secara halal bermula pada 1974. Apabila Pusat Penyelidikan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri memberi surat pengesahan halal kepada produk-produk yang memenuhi kehendak syarak. Okay. Kemudian bermula pada tahun 1994, pengesahan halal diberi dalam bentuk sijil pengesahan beserta logo halal. Dan 1998 September, pengesahan halal dilaksanakan oleh syarikat Ilham Daya, iaitu sebuah syarikat yang dilantik oleh kerajaan. Dan dia punya, kalau kita lihat, dia ada pada September 2002 ni, kerajaan telah memutuskan bahawa semua urusan pengesahan halal dilaksanakan sepenuhnya oleh JAKIM. Okay, mengenai bahagian makanan dan barangan gunaan Islam yang pada itu hanya mempunyai 28 jawatan. Okay. So, jadi berkembangnya pesat industri makanan di negara ini sebab majoritinya orang Islam dan perluan semasa masyarakat, maka pada 17 November 2005, Jabatan Perintah Awam Malaysia telah meluluskan sebanyak 1 jawatan pelbagai skim dan grade dengan nama baru bahagian hub halal. Okay. Dan pada 2008, pengurusan persediaan halal diambil oleh Halal Industry Development Corporation, HDC, nama pendek dia. Tapi pada 2009, pengurusan pensijilan halal Malaysia dalam dan luar negara dikembalikan kepada JAKIM. Itulah sejarah ringkas lah. Sejarah ringkas. Jadi kita boleh balik kepada doktor ni lah. Doktor ni. Okay. Terima kasih Encik Zaki atas perkongsian. So macam kita tahu macam Encik Zaki sebut tadi yang halal industri ni penting lah terhadap ekonomi negara. Tapi saya nak minta penjelasan daripada Dr. Farhan pula macam mana betapa signifikannya kesan industri halal kepada ekonomi negara. Dr. Farhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey, terima kasih kepada moderator Fikri dan terima kasih kepada Encik Omar Zaki yang sudi menjemput saya pada hari ini. Dan Terima kasih. lebih dahulu saya ucapkan penghargaan kepada Dr. Mazlan dan Datin Nur Aini sebagai call untuk talk ni. Dan berhubung dengan soalan daripada moderator, saya tidak punya slide lah. Saya tak sediakan slide lah. Okey. Bila nak kata tentang industri halal, dia ada satu benda yang sangat besar. Sangat besar. Halal ni bukan saja termasuk dalam makanan dan minuman. Tetapi dia ada banyak aspek. Dia ada kosmetik, Ya. dia ada penjagaan diri, dia ada minyak sawit, dia ada bahan kimia, industri dan pharmaceutical. Jadi biar kita pakai yang industri yang sering berkembang sekarang ni ada contoh pharmaceutical. Itu merupakan demand yang paling tinggi lah selain daripada makanan dan minuman. Okey, kalau kita tengok pada tahun 2020, Malaysia dilanda teruk lah dengan COVID. Dengan COVID. Jadi kita tengok adakah industri halal ni boleh berkembang pada zaman yang agak mencabar ni masa COVID ni kan, untuk export, import dan sebagainya lah. Tapi berdasarkan data yang saya baca daripada HDC, Halal Development Center ataupun Industri Halal Malaysia, industri halal ni boleh berdaya saing, walaupun menghadapi tempoh yang mencabar. Seperti contoh, yang unjuran yang dibuat oleh HDC ialah dia kata industri halal ni boleh mencapai sehingga 50 bilion, dan dijangka menyumbang kira-kira 7.4% KDM dapat pada hujung 2019 lah. Okay. Dan dalam industri halal ni, makanan dan minuman dia paling tinggi sekali yang menyumbang kepada ekonomi domestik. Dan kemudian diikuti dengan kosmetik dan penjagaan diri, health care. Dan kemudian minyak sawit, dan last sekali adalah pharmaceutical. Itu benda-benda yang penting yang ada dalam industri halal ni. Kemudian apa yang kita boleh tengok lagi, apa yang akan sepatutnya ada pada tahun 2020 adalah Sukan Olimpik Tokyo. Sukan Olimpik Tokyo. Itu merupakan prospek paling tinggi bagi industri halal Malaysia. Tapi disebabkan COVID kan, cik lelaki kan, disebabkan COVID, jadi benda tu tak mampu untuk dilakukan walaupun Jepun insist untuk buat juga Sukan Olimpik pada 2020 lalu. Jadi ini soal peluang yang terbuka untuk industri halal Malaysia ni. Okey, Jepun merupakan pengimport barang halal ketiga terbesar. Okey. Selepas Singapura dan China. Jepun ni negara ketiga yang import barang halal Malaysia ni. Yang terbesar selepas Singapura dan China. Jadi Sukan Olimpik Tokyo ni dan dengan Sukan Olimpik, Sukan Paralimpik yang akan berlaku selepas Olimpik tu, jadi ini membuka peluang yang sangat besar kepada untuk produk-produk halal kita tembus ke pasaran Jepun. Jadi memang sangat-sangat besarlah prospek, tapi saya yakin lepas berakhirnya COVID ni, mana industri-industri yang terkesan boleh membangun kembali dan kemudian boleh meneroka peluang keluar melalui memperkenalkan senang dengan sukan, dengan fokus kepada sukan-sukan ASEAN dan sukan-sukan yang terkemuka seperti Olimpik. Saya serahkan kembali kepada moderator. Suara moderator. Volume. Okay. Terima kasih Dr. Farhan atas perkongsian. So macam saya nak teruskan lagi program hari ini dengan soalan ketiga kepada Encik Zaki. So selain pada kartel ni, ada tak sejarah-sejarah lain yang berkaitan dengan industri halal di Malaysia? Yeah. Sebab yelah saya sendiri pun baru lahir tahun 1997. So maksudnya tahun-tahun sebelum tu ataupun masa saya masih kecil lah, perkongsian daripada orang-orang lama.
Lahir tahun bila? 1997. Saya lahir 1997. 7 saya join UTS 1997. Oh, berapa? Syarah. Ada master balik pada UK, ada master jadi syarah. Jadi begitu jauh kurang Tapi saya nampak muda juga kan? Nama muda lagi. Agak muda Okey. Senang je. Okey. Jadi saya nak tunjukkan sikit lah kan. Jadi kalau kita lihat mungkin saya sebenarnya kalau kita pergi kepada umum lagi ialah kita panggil food crime lah. Jenayah makanan kan. Jenayah makanan kalau kita lihat di please unmute your voice. Unmute your mute, sorry. Please mute your mic. For those who didn't mute mic, please. Okay, thank you. Okay, jadi kalau kita lihat kes-kes yang terdapat dalam industri apa ni, kita pergi kepada tengok dunia luar dulu kan. Banyak-banyak kes Banyak kes. Contoh saya nak ambil dekat sini, saya share sikit lah. Dia punya screen ni sebab saya lebih nampak apa ni. Tadi kita tumpu pada sini. Okay, ni kita panggil ni lah, saya ada baca sedikit. Maknanya food fraud ni globally ialah sekitar berapa? 30 bilion euros per year. Jadi kalau kita nak ambil daripada sudut perspektif kan, berapakah kita panggil kalau jenayah lain? Contoh senjata. Illegal firearm. Illegal firearm tu lebih sikit. Illegal firearm lebih sikit daripada food fraud ataupun food crime. Dan juga yang kedua, heroin. Pun lebih sikit daripada. Jadi food fraud ni dia nombor 1. Dia punya dari segi jenayah dia lah, bandingkan dengan kalau kita tengok illegal firearm, dia punya apa? Market dia very small area, small target group yang nak pakai tu. Jadi tapi walaupun dia mahal, tapi kita tengok food fraud ni dia cater pada semua orang kan. Jadi semua masyarakat. Jadi sebab itu dia punya globally dia 30 bilion euros. Jadi kalau tukar kepada US 1.2 jadi lebih 36 bilion USD begitu banyak. Jadi dia punya ni organized crime business. Dia kata mereka ni tidak deal dengan grams tapi in tons bukannya sikit-sikit in tons. Jadi dia tunjukkan contoh Contoh pada tahun 2019 ni ada 150 liter sunflower oil Dia dilabel sebagai extra virgin olive oil kan. Kalau kita tengok macam Jamie Oliver ke Gordon Ramsay, banyak chef-chef dia gunakan virgin olive oil kan. Nak nampak lebih macam lebih fashion lah kan, guna masak ataupun extra virgin olive oil. Apa dia buat? Mereka campurkan klorofil. Jadi nampaklah macam hijau-hijau sikit. Jadi dia spend benda tu dalam 1 juta euros. Tapi bila dia ni kita panggil dia macam contaminate sikit, dia letak, dia campur tu panggil adulteration. Kalau tak silap saya Dr. Farhan, betul tak? Jadi dia punya cost 1 million euros, dia boleh buat duit 8 million euros. Ini kan saya nak tengok jenayah daripada sudut yang global lah kan. Bukan setakat daging saja. Maknanya food fraud ataupun food crime kat seluruh dunia ni memang serius lah. Lepas tu saya nak pergi kepada okey. Jadi kita tengok juga pada Malaysia pada ni kan, melamine milk scandal dekat 2008 dekat China kan. Ini ada yang mati dan around 50,000 baby sakit jadi kesan dia lah. Kalau tidak kita tak dapat kesan ni kan bila ada sakit macam ni. Di Malaysia pun juga di Malaysia pun pernah terjadi begini juga. Lepas tu horse meat scandal in 2013, one of the salah satu store tu kan. Dia punya meatball dia yang terkenal tu patutnya beef saja tapi ada horse meat. Jadi ada skandal juga kat sini Lepas tu ada horse and pork DNA. Ni saya buat dekat Europe dululah Ada detected in beef only lasagna kan. Jadi pada masa yang sama, sebab kerana tak ada teknologi, saya nak ceritakan macam mana peranan teknologi ni. Contoh pada tahun 2014 ada crop failure kan, mungkin kemarau ke apa di Turki tapi harga hazelnut menaik kan. Jadi apa mereka buat? Mereka letak almonds dengan cashew dalam tu kan. Mereka nak ambil untung lah. Tapi kalau kita ada nanti saya tunjukkan macam mana teknologi boleh menentukan bila sesuatu data tu, kita panggil big data analytics ni, macam mana dia boleh membantu kita kesan benda-benda yang mereka temper kepada
misal kata kesan cuaca kepada sesuatu produk tu, patutnya produk tu pada musim ini tidak seperti yang dijangka sebab berlakunya kemarau ke ada bencana. Tapi macam mana boleh ada terjadi? Kat situlah kita boleh detect kan. Maknanya ada something they do to the food. Okay, supply chain dia tak sampai, tapi macam mana boleh mereka keluarkan juga. Jadi maknanya mereka ada letak benda-benda lain lah. Okay, itulah saya rasa. Ini saya nak tunjukkan halal industri worldwide. Macam tadi Dr. Farhan ada cakap tu kan, halal food, Islamic finance, halal travel, halal fashion, halal media. Maknanya memang kalau kita tengok growth dia kan, ni growth dia daripada 2018, dia expect 2024 semua ada growth. Paling kecil pun 5.5%. Sebab itu market dalam bidang halal ni bukan saja halal food, maknanya halal industri, meliputi banyak benda. Maknanya kalau kita kata tadi di Jepun, saya baru lihat baru-baru ni, mereka ada satu prayer mosque, prayer area dekat Jepun kan. Ada satu kawan saya share satu video, maknanya dia have cater with this kind of people kan, yang akan mendatangkan banyak daripada dia punya business. Tidak semestinya halal food saja. Okay, saya rasa itu saya. Okey, terima kasih lagi. So macam yang saya tahu pun yang pasal food prod tu pun yang baru-baru ni tak adalah baru, maksudnya dalam 10 tahun kebelakangan ni ada yang case beras palsu, beras plastik tu, lepas tu dengan telurnya lagi dia tipu. So maksudnya memang jenayah pemakan dalam konteks makanan ni luas lah sebenarnya. Kalau dalam Malaysia pula, tadi kan saya cerita international kan, dalam Malaysia saya dia minyak kelapa sawit, madu, stevia. Stevia, banyak orang makan stevia ni pengganti gula kan. Gula. Yes. Betul. Ni pun ada juga berlakunya ni, contamination lah, maknanya bukan dia macam dia letak barang yang dia tambah lah. Macam kalau kita tengok madu kan, sepatutnya tak ada semut, tak ni kan. Kadang kita beli madu mama ada semut. Kemudian kita nampak dia punya tu lain kan. Berbeza lah. Dia punya texture ke, dia punya tu kan. Jadi memang mereka ada ni lah, mereka nak keuntungan, mereka campur. Okay. Jadi produk-produk yang kita rasakan mereka campur dengan crime jugalah, dikira crime kan, sebab dia tidak ikut apa yang mereka laporkan dekat logo tu kan. Okay. Saya teruskan dengan soalan keempat lah kepada Dr. Farhan. So saya nak minta pandangan Dr. Farhan sendiri, apa yang dapat Dr. Farhan kongsikan dengan konsep jenayah makanan yang telah diterangkan oleh Encik Zaki sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya dah biasa unmute kan. Tiba-tiba unmute pula. Okey, terima kasih kepada moderator dan Encik Zaki, pandangan yang baik. Okey. Berkenaan dengan jenayah makanan ni, dia memang satu benda yang tak boleh dinafikan lah. Kalau kita cari semua negara, hatta Europe pun memang wujud food crime ni. Dan memang satu benda yang tak boleh hilang. Payah nak dihilangkan. Contoh macam orang jahat lah. Orang baik mesti ada orang jahat. Macam tu lah. Dia satu benda yang alami lah. Tapi kita mestilah cuba untuk mengekang, membendung aktiviti ni daripada jangan berleluasa. Itu yang kita boleh lakukan. Kan biasa kan penjenayah ni sifat dia licik kan. Jadi kok mana pun dia pandai cari jalan juga untuk mencapai tujuan dia. Okey. Bila kata-katakan tentang food crime, food crime ataupun jenayah makanan ni, kalau dalam bahasa Inggerisnya food crime lah. Terdapat pelbagai istilah kalau nak jelaskan tentang food crime ni. Antara terminologi yang digunakan adalah food fraud, iaitu penipuan makanan, food contamination, pencemaran terhadap makanan, dan kemudian food adulteration, pemalsuan makanan, dan kemudian food terrorism. Dia punya istilah ni memang kadang-kadang orang pakai je tanpa tahu mana payung sebenarnya. Dan setelah kalau kita tengok dalam LR, kita tengok dalam kita cuba menyelami konsep jenayah makanan ni, dia punya payung adalah food crime. Dia punya payung adalah jenayah makanan, iaitu food crime.
Dalam itulah adanya iaitu data hasil dalam itulah adanya dia punya food fraud, dia punya food terrorism dan dia punya food adulteration. Itu cabang 3 daripada food crime tu. Dan food crime ni terjadi akibat ancaman terhadap makanan. Okey. Ancaman terhadap makanan ni dia benda yang serius yang mengancam integriti makanan halal kepada manusia. Jadi timbulnya satu disiplin lain iaitu jenayah makanan, food crime. Food crime ni berbeza. Food crime ni berbeza dengan food contamination. Ini food contamination kadang-kadang dia buat secara tak sengaja. Tiba-tiba je jatuh rambut. Tiba-tiba je kuku masuk dalam ni. Tiba-tiba je masuk kaca. Itu benda yang tak sengaja. Itu jadi contamination antara sama ada biological ataupun chemical ataupun physical. Itu bentuk contamination, 3 bentuk contamination yang kita kata dalam food safety kan. Tapi food sama ada oleh individu ataupun kumpulan sepanjang rantai makanan, okey, dengan tujuan sendiri. Tujuan tu adalah tujuan yang sufis ataupun tujuan yang dangkal seperti untuk balas dendam, untuk tambah keuntungan secara pantas ataupun untuk sebaran ideologi, untuk apa dan elemen kejahatan, balas dendam dan sebagainya. Itu dia punya tujuan food crime ni. Okey. Dan benda ni memang disebut untuk datangkan risiko besar kepada manusia. Kalau kita boleh tengok balik sejarah kan. Sejarah zaman Nabi kan. Terdapat seorang wanita Yahudi kan, dia sengaja meracun kambing yang hendak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan satu tindak tanduk food crime. Kambing yang halal, kambing yang nak bagi kepada Nabi, kambing yang elok, tak ada penyakit yang bersih lah, orang kata halal dan thayyibah lah. Yang halal lagi baik bagi kepada Nabi, dia sengaja letakkan racun. Dia sengaja letakkan racun untuk test sama ada Nabi ni benar-benar bersurat Allah ataupun tidak. Menurut dia, kalau Nabi ni bukan bersurat Allah, Nabi akan wafatlah. Tapi ternyata Nabi ni dijaga oleh Allah Ta'ala. Nabi tu hanya mengalami kesan sampingan saja daripada bahan kimia tersebut. Dan ada para sahabat yang meninggal akibat memakan bahan kimia tersebut. Ataupun racun yang diletakkan oleh wanita Yahudi tersebut. Itu selalu galonya food crime. Dah ada dia punya sejarah daripada zaman Nabi SAW. Jadi masuk zaman sekarang ni yang penuh dengan cubaan ni kan, penuh dengan selok belok yang boleh dimanipulasi lagilah. Boleh food crime ni boleh berkembang biak kan. Dan apa yang perlu saya jelaskan lagi di sini, bila kita kata tentang food crime, dia juga melibatkan ketidakjujuran. Dia tak telus. Okay? Kemudian dia merupakan satu aktiviti jahat. Dia cuba untuk mencederakan pengguna. Dia cuba untuk menipu pengguna. Okay? Kadang-kadang dia boleh jadi satu benda yang individu. Seperti contoh sejarah hadis yang saya bawa tadi lah. Maknanya seorang yang wanita Yahudi, dia saja buat letakkan bahan kimia dalam kambing ataupun kambing yang akan diberikan kepada Nabi. Itu secara persendirian. Dan ada juga yang secara terancang. Macam yang kita nak masuk sekejap lagi lah tentang kartel. Ini bila sebut tentang kartel, dia mulalah kita membayangkan Escobar, seorang tokoh kartel yang bukan tokoh lah, seorang otai orang kartel. terkenal lah dalam perkataan kartel tu, melambangkan kartel tu sendiri. Bila melambangkan kartel, dia merujuk pada Pablo Escobar. Dia seorang psycho kartel yang dadah lah. Bila kartel ni dia memang negatif lah, memang rujuk pada kartel dadah Pablo Escobar dia punya nama dia. Bila kita, itu merupakan satu bentuk jenayah yang terancang. Dia punya organisasi sendiri dan dia memang beroperasi. Dia dah ada dia punya kaki-kaki yang boleh melancarkan ataupun menyusup masuk benda-benda yang haram ni ke dalam pasaran halal global.
kenapa pasaran halal global tu menjadi sasarannya? Kerana halal ni semakin berkembang. Halal ni semakin berkembang, itulah yang menyebabkan orang-orang mengambil kesempatan atau penjenayah ni mengambil kesempatan untuk mencari duitnya dengan cara yang mudah. Dan kita boleh tanya lagi, kenapa daging? Kita boleh tanya lagi, kenapa daging? Sebab daging ni market dia bila kita tengok lah bila kita kajilah, daging ni dia benda yang orang suka ramai. Dia mudah didapatkan, dia mudah didapati berbanding daripada makanan-makanan yang lain. Dan dia mudah dimanipulasikan, sebab daging yang halal dengan daging yang tak halal, kalau kita banding letak kat dua tempat tangan, kita tak tahu mana halal mana haram kan. Dia mudah untuk ditipu. Kalau contoh, kalau macam crop, kalau kita buat crop ataupun tumbuhan yang rosak dengan tak rosak, kita nampak mana rosak dan rosak. Kalau daging ni, kalau betul dua merah, kita tak nampak mana satu yang halal, satu yang haram. Kemudian kalau pasaran tempatan kita ni tak mampu lagi nak cater daging banyak tu untuk memenuhi kehendak pengguna tu. Jadi dia terpaksa import, dan jalan ni yang diambil oleh food crime untuk meloloskan dia orang punya aktiviti. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fan. Okay, so seterusnya soalan kelima lah kepada Encik Zaki. Tapi sebelum tu, macam yang Dr. Fan cakap tadi lah, yang jenayah sekarang ni memang berluasa sebab bukannya banyak orang jahat, tapi banyaknya orang baik yang berdiam, yang tak ambil tindakan. So bila kejahatan tu dibiarkan, so makin berluasa lah dia. Sebab orang jahat tu memang ada, tapi orang baik pun ada. Tapi diamnya orang baik ni yang menjadikan masalah kita ni makin berluasa lah. So seterusnya soalan kelima kepada Encik Zaki lah. Apakah bentuk supply dan demand dalam industri daging Malaysia? Jadi kalau kita lihat tadi, macam seperti saya kata tadi, halal industri ni memang besar. Hello, can you please? Alright, thank you. Alright. Okay. Supply demand dalam industri daging ni, kalau kita lihat Dr. Farhan tadi cakap, kita hanya 30%. 30% saja yang kita boleh cater lah untuk local market. Jadi kalau kita masih ingat lagi, sebab itu ditubuhkan dulu ada satu inisiatif nak menggalakkan kita membeli lagi banyak lembu-lembu buat ladang-ladang. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita ada kesempatan, kita lihat bagaimana ladang-ladang mereka, ladang biri-biri, ladang-ladang lembu bersepah-sepah di merata-rata. Tapi di Malaysia ni kita mungkin tanah kita sesuai, cuma kita tak ada macam farmer mentality kat Malaysia ni. Mungkin mereka ingat farmer ni macam orang miskin kan, bukannya bagai macam entrepreneur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat rezeki perniagaan tu ialah 9/10. Jadi kalau supply and demand dalam industri daging Malaysia ni, sebenarnya memang ada demand. Supply tak cukup, jadi demand begitu tinggi. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya bila waktu ini pun kita lihat sebenarnya bila waktu korban yang berlaku setiap tahun, sekarang ni mungkin PKP ataupun MCO ni kita punya buat korban tu kurang lah. Jadi pada masa itu sebenarnya yang kita rasa, kita dapat rasa fresh kan. Yang lain tu biasanya kita beli daging beku ataupun daging segar lah, tapi tidak sesegar macam kita korban kan. Jadi sebenarnya memang ada demand. Supply yang rendah akan membantu demand. Jadi demand ni, bila demand tinggi, macam mana pun mereka nampak memang especially bila musim perayaan, musim perkahwinan kan, cuti hujung tahun ke. Jadi memang manusia ni dia greed lah, dia datang perasaan greedy tu, tamak, ataupun dia tengok lah, dia tengok memang ada jalan pintas, jalan pintas yang mendorong. Ni bukan setakat industri ni kalau kita lihat, bukan setakat industri makanan saja, kat mana-mana kan ada crime dari segi mungkin cetak rompak, dari segi macam-macam. Ni kita concentrate pada halal kan, daging halal. Jadi memang ada supply and demand tu, memang akan mendorong kita kepada ni. Saya ada mungkin ada sikit slide tu. Sekejap saya tengok. Sekejap. Mungkin slide saya tak banyak. Ada sedikit lah. Ini yang ceritakan pada tahun yang kita lihat, saya nak ulang balik. Pada tahun
dia prediction of the halal industri kan. Lepas tu dia menceritakan, kalau kita lihat baru-baru ini banyak yang kita punya tu daripada Brazil Brazil dengan ada satu kes Brazil dia tak ikut halal standard, lepas tu dia kena bayar lah. Okay. Jadi dia ada compromise the safety and certification of food products being sent virtually every corner of the world Jadi Brazil dengan Australia kita punya daging banyak kita dapat ni, dan juga Saudi Arabia ni dia juga suspend Brazil beef and poultry imports. Ini keluar di Newsweek. Dan bagaimana kita punya cabaran tu lah kalau kita lihat. Jadi kurangkan 70% import daging menjelang 2020. Ini pernah keluar dalam surat khabar. Okey. Dan dia digunakan dalam more than 60% of the population. Kita lihat population kita. Jadi kalau kita nak tengok daging kan, daging ni bukan setakat beef, juga kita ada biri-biri kan, dan juga kerbau Jadi kalau kita lihat, kerbau juga salah satu most of the kita punya inilah. Dia ada beef dengan, tapi mutton lah dua yang besar. Jadi supply and demand seperti kalau kita tengok tadi tu, supply and demand yang begitu tinggi, supply tidak boleh memenuhi demand permintaan supply itu terlalu sikit, demand terlalu banyak. Pada masa yang sama ada kesempatan yang tidak ikut ini. Seperti saya kata tadi, halal ni kan dia berkaitan dengan dua kan, substance and process. Jadi kita ingat substance kita memang halal, tapi proses tu tak betul pun tak boleh kira halal. Jadi mereka cuba mengamburi mata ramai dalam kerana nampak halal je kan, nampak daging kan, bukan daging ni. Jadi itulah yang sebenarnya telah berlaku. Jadi kalau kita nak katakan apakah bentuk supply and demand dalam industri daging Malaysia ni, ialah memang kita kekurangan yang begitu macam tak kata kritikal jugalah Jadi sebab itu ada inisiatif daripada pihak kerajaan untuk kita menternak sendiri daging kita sendirilah. Maknanya kita ada banyak buka ladang-ladang kan. Okey. Itu saja. Okey, Cik Zaki. Betul lah macam Cik Zaki cakap tadi lah, yang bidang penternakan dengan pertanian ni dipandang remeh oleh orang-orang zaman sekarang. Maksudnya generasi saya lah. So mana yang diorang prefer daripada bidang-bidang yang lebih profesional ataupun bidang yang membolehkan mereka duduk di office. Sebab macam kawan saya sendiri pun dia pengusaha lembu, dia dapat kerajaan Malaysia. Lepas tu macam dia memberi dorongan, sebenarnya kerajaan Malaysia pun memberi dorongan kepada peternak-peternak baru yang nak menceburkan diri dalam bidang peternakan, sebab yalah untuk mencapai misi yang tadi itu, mengurangkan import daging sebanyak 60% yang tadi kan. So seterusnya saya nak kembali pada Dr. Farhan. So apa pandangan Dr. Farhan terhadap isu sebenar kes kartel daging kat Malaysia ni? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, soalan sekali lagi. Ini soalan bahaya ni. Ini soalan bahaya ni kalau minta Dr. Farhan tu kupas dalam sikit lah Dr. Farhan. Dalam okey, betul. Okey. Dia berkaitan mungkin moderator boleh tengok chat tu, tengok ada apa yang menarik juga dalam chat tu. Oh. Dipandang Okey. Lagi saya terangkan balik. Okey, dalam isu kartel daging ni, dia sebenarnya dia ada satu isu yang tidak dijangka di Malaysia. Okey. Isu yang tidak dijangka di Malaysia di saat Malaysia ni menjadi peneradu kepada industri halal global. Dan berdasarkan laporan, kita pergi pada laporan tu berdasarkan laporan pada akhir tahun 2020 kan, seperti mana yang dikatakan oleh Cik Zaki dan juga moderator, Malaysia digemparkan dengan berita sindiket penyelundupan kartel daging haram. Bukan sedikit masalahnya, 1,500 tan. Ada juga yang kata statement daripada Jakim, dia kata hanya 1% daripada supply daging Malaysia yang terkesan dengan kartel daging ni.
Lagi 99 tak terkesan pun. Tapi bukan gitu yang kita nak tengoknya. Kita nak tengok kenapa benda ni terjadi. Macam mana benda ni boleh terjadi. Itu yang kita nak lihat. Malaysia ni memang terkenal dengan tahap sensitivity halal yang paling tinggi. Okay, contoh yang dulu isu apa? Cadbury. Cadbury dengan DNA halal, DNA apa? DNA khinzir, DNA babinya. Menangis Cadbury masa tu. Okay? Itu yang terjadi. Dah memang syarikat-syarikat yang terkesan tu memang boleh menangis lah. Boleh tutup lah. Itu bahayanya berita yang tidak benar tentang halal ni terhadap industri. Kalau tidak memang mereka sakit. Okey. Dan bila merujuk kepada kata daging haram ni, dia ada flip flop, betul tak? Dia ada keterangan yang bercanggah antara media dengan kerajaan. Dengan kerajaan. Okey. Kerajaan kata, ni media kata 40 tahun. Sedangkan kerajaan kata tak sampai, tak ada 40 tahun pun, syarikat tu baru bertapak. Baru berapa tahun. Belum bukannya 4 tahun. Jadi benda-benda ni sedikit sebanyak dia mengakibatkan semua pihak buka mata. Semua pihak buka mata kerana dia melibatkan daging AP, daging yang diimport. Kemudian halal, status halal daging yang diimport tu, adakah dia disembelih, okay? Dan adakah dia diproses ataupun macam mana dia punya logistik daging tu, adakah dia dicampur dengan daging tidak haram, daging yang halal dengan daging yang haram. Okay? Jadi bila kita lihat daripada laporan media, syarikat ni dia gunakan satu proksi untuk mengaburi aktiviti mereka tu. Apabila daging tu masuk, okay, syarikat yang ada nama Islamik sikit ni, ada unsur kemelayuan ni, dijadikan sebagai kambing hitam. Dia nak mengaburi pengguna-pengguna di internet ni. Sekejap kita tengok. Internet kot. Sekejap. Okey. So saya mengulas sedikit lah komen daripada Raja Muhammad Faridul Halim. Bukan dipandang lain. Okey, boleh. Terfarah internet sikit. Internet ni. Ada masalah? Kata Farhan? Okey. Ada masalah internet? yang terjaya. Okey. Teruskan Dr. Farhan. Ada internet ni. Internet mungkin ada ni sikit. Boleh Okey. dengar ke? Boleh dengar ke? Okey. Boleh. Ya, boleh. Tadi hilang. Hilang kat mana tu? Dekat tadi yang pasal Fikri? Okey, kartel. Okey, berdasarkan laporan media, kartel ni dia gunakan satu sedikit proksi ya. Satu sedikit proksi yang ditubuhkan untuk melancarkan perjalanan jenayah mereka ni. Syarikat tu dia beri nama Islamik sikit, ada unsur kemelayuan sikit, lepas tu dia boleh edarkan lah. Sampailah satu tahap, di gudang mereka di Senai tu diserbu, barulah kita tengok, barulah kita nampak macam mana daging-daging import ni dibungkus semula ataupun dilabel semula, ditampal cop halal palsu, okey, dan disimpan dalam satu tempat simpan khas sebelum diedarkan ke pasaran. Daging haram ni bukan saja daging haram yang dipasukan label ni bukan saja dipasukan label, bukan saja dicampurkan, tapi juga diedarkan dalam pasaran domestik. Itu antara laporan media yang ada lah. Okey, antara lain daging tu dipercayai daging lembu halal tu dicampur dengan daging yang haram. Kemudian ada yang dakwaan kata daging tu ada campur dengan ternakan berpenyakit. Okey, kemudian ada yang kata ada jumpa resit babi. Kemudian dibuktikan KPDNCP kata dakwaan tu tak benar. Bahawa tak ada jumpa daging babi pun semasa serbuan tersebut. Okey. Jadi benda-benda ni merupakan
satu benda yang menjejaskanlah nama Malaysia. Okey. Itu berdasarkan laporan media lah sampai ke luar negara kita punya berita ni, mana dia citizen in Malaysia consume haram meat for 40 years. Yes. Didakwa macam kita makan daging haram selama 40 tahun. Itu satu benda yang saya rasa misleading lah. Benda yang tak betul lah. Okay. Kalau kita dah makan daging haram 40 tahun, kita merdeka 60 tahun. Maknanya 20 tahun je kita suci. Yang lain tak suci lah. Okey, itu sangat-sangat ya, saya rasa tidak betul lah tentang 40 tahun tu. Itu betul-betul daripada aspek komersial akhbar lah. Okey. Dan kalau betul kita 40 tahun memang rosaklah negara ni dengan pelbagai masalah lain lah. Tapi itu bukan yang menjadi isunya. Yang menjadi isunya adalah macam mana daging tu masuk. Macam mana daging tu masuk ke Malaysia. Jadi ini tengah disiasat oleh SPRM dan saya tengok dalam berita ada 2-3 pegawai Makis ataupun pegawai pusat kuarantin yang ditahan atas sebab dakwaan menjadi ahli sindiket masukkan daging haram tu ke dalam Malaysia. Jadi benda ni tak pelik lah. Tak pelik lah. Isu rasuah, isu korupsi ni memang dia merosakkanlah negara. Bukan hanya dalam agensi kerajaan pun, dalam semua agensi pun ada unsur korupsi dan rasuah. Jadi cuma macam mana kita nak kawal je. Jangan kita bagi latihan integriti, kita bagi kempen supaya menghindari rasuah. Sebab rasuah ni memang merosakkan negara. Okay? Nabi sendiri pun laknat kan. Nabi laknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Sebab memang bila dia kata laknat tu satu benda yang sangat-sangat buruk. Itu yang terjadi. Jadi bila terjadinya laporan yang digembar-gemburkan makan 40 tahun ni, jadi benda-benda ni telah merosakkan kredibiliti ataupun ekosistem halal di Malaysia. Jadi macam kita buat selama ni benda yang tak betul. Okey. Kita cuba buat baik, rupanya ada daging haram yang masuk. Okey, dalam laporan pula daging tu dibawa daripada 4 tempat, iaitu Brazil, Ukraine, Argentina dan China. Kemudian dia kata ada dipasukan borang kastam, permit import, sijil halal dan resit bayaran untuk melepasi pihak royalty tanpa kesan, ataupun orang kata kartel daging kapet merah lah. Mana dia boleh lepas ikut jalan belakang. Mana dia ada kaki-kaki dia kan. Tapi satu benda yang perlu kita faham, selain daripada korupsi, korupsi ni saya tak mahu bahas lebih lanjut sebab bila terjadi korupsi, apa benda pun boleh masuk. Kalau korupsi ni macam apa benda pun boleh terjadi akibat korupsi. Itu benda yang tak pelik lah. Selain yang cuma nak tahunya, yang saya nak jelaskan sini, pemantauan Jabatan Kesihatan, JAKIM, kemudian DVS, veterina kan. Sebelum satu-satu daging tu masuk ke dalam Malaysia, pemantauan macam contoh India kan. Bila nak import daging daripada India, DVS turun, JAKIM turun, KKM turun. Sebelum daging tu dapat masuk ke Malaysia, mereka akan tengok daripada A sampai Z, sampai pembungkusan tu, sampailah masuk ke dalam kontena, masuk ke Malaysia. Itu yang mereka lakukan. Jadi saya tak expect, saya tak jangkakan daging import ni banyaknya daripada luar. Sebab daripada luar tu kawalan kita cukup ketat. Daripada luar negara tu kawalan kita cukup ketat. Cuma yang saya risaukan adalah pemantauan dalam negara sendiri. Pemantauan dalam negara tu yang amat-amat kritikal. Sebab kita tak boleh nak kawal semua industri kita. Kita tak boleh nak pemantauan tu, tak boleh sebab dia kekangan. Nanti kita akan cerita apa yang terkekang untuk pemantauan secara rapi ni. Dan benda-benda pemantauan ataupun spot check ni lah yang spot check secara berkala kat industri ni yang menjadi isu sebenarnya.
industri ni hanya melihat halal ni sebagai satu pelaris. Dia tak anggap sebagai satu tanggungjawab sosial. Bila dapat halal, makna produk tu boleh pergi jauh. Kalau tak dapat halal, produk tu tak boleh pergi jauh. Jadi itu dia punya pandangan. Jadi benda ni yang merosakkan industri halal kita ni. Jadi banyak lagi benda yang kita perlu untuk educate kita punya industri. Dan berkenaan dengan korupsi ataupun itu memang satu bentuk pecah amanah lah. Kita tak boleh nafikan lah. Itu masih lagi dalam siasatan dan tidak wajar untuk disentuh. Cuma yang saya boleh fokusnya, benda ni adalah sangat-sangat berkaitan dengan saya tak anggap benda ni berpunca daripada luar yang banyak. Saya anggap benda ni berpunca daripada dalam. Itu pemantauan yang tidak rapi, tidak teliti. Makna satu gudang tu boleh beroperasi bertahun-tahun tanpa dikenal pasti. Makna bila dia last audit? Itu yang benda tu yang menjadi kebimbangan kita. Sebab paling kurang setahun sekali audit. Okay, kalau ikut persijilan lah. Kenapa bertahun-tahun? Maknanya benda tu boleh terlepas. Jadi benda ni dah menjadi tanda tanya. Kemudian pengguna pun dah merungut. Okay. Kemudian sekarang ni penjual daging import dah terkesan teruk kan. Orang tak nak beli dah daging import. Orang nak beli daging fresh. Tokai-tokai lembu sekarang ni kaya lah. Orang import ni tak kaya lah. Okay. Bukan sedikit orang yang pakai. Orang yang pakai daging import ni memang cukup banyak dalam perkahwinan. Kalau kita nak kahwin kan. Bukan kita lah, ada kahwin. Saya dah kahwin. Okay. Bila dalam satu majlis perkahwinan, untuk jimat kos kita akan pakai daging import. Yes. Kemudian kalau untuk satu industri, kalau nak jimat kos pakai daging import juga. Okay. Kemudian kalau mana daging import ni memang banyak pakai lah sebab kos dia lebih murah daripada daging fresh. Jadi benda daging kata daging ni memerlukan satu bentuk ni lah, satu bentuk pemantauan, satu bentuk refleksi balik lah. Kena bagi refleksi balik, kita punya penguatkuasa ataupun kerajaan ni kena buat reflect balik lah terhadap kata daging haram ni. Supaya benda ni boleh dibongkar dengan lebih lanjut, dengan lebih terus, nyatakan kepada masyarakat macam benda-benda terjadi dan jadi masyarakat tidak ragu lagi lah terhadap persediaan halal. Jadi bila masyarakat ragu, kita tak nak masyarakat ragu tentang kita punya label halal je. Kita nak masyarakat yakin dengan label halal kita. Kalau masyarakat ragu, masyarakat tak support kita punya industri halal, memang kita tak boleh nak pergilah. Dalam tak pergi, luar lagi dah tidak boleh pergi. Saya harap saya menjawab soalan lah. Saya nak tanya sikit Dr. Farhan sebagai tambahan. So apa macam, yelah saya rasa dalam 100% orang yang mata memandang ni pun ramai yang nak tahu apa hukum kepada pengguna sendiri. Maksudnya yang tak tahu ni apa hukumnya. Okey. Dia kalau bab ini, okey, kalau kita tak tahu, okey, dosa tu terangkat lah. Dosa tu tak dikira dalam 3 keadaan, bila kita tak tahu, bila kita tidur kan. Okey. Dalam benda yang kita tak tahu, okey, bila benda tu yang kita bukan dalam kadar pengetahuan kita, maka tidak menjadi masalah lah. Dia ada satu kaedah fiqh yang mengatakan kalau benda tu yang bukan tidak kita ketahui, benda tu tidaklah terpalit hukumnya kepada kita. Kalau kita benar-benar tahu benda tu haram, okey, kamu tahu benda ni, okey, ni daging khinzir tapi kamu makan juga. Itulah yang menjadi hukum haramnya. Kalau kamu tak tahu, okay, contoh kamu tak tahu, hatta kamu makan daging haram pun tapi tak tahu, tak ada masalah. Okay. So kalau macam sekarang ni kan dalam keadaan subhah yang walaupun dia cakap 1% daging yang masuk. So kalau andai kata kita tak makan daging untuk mengelakkan daripada termakan benda yang subhah ni, elok ke macam boleh diabaikan? Okey, dia satu berkaitan dengan syubhah. Okey, syubhah ni dia satu benda yang samar. Samar.
dia seakan-akan menyerupai perkara yang halal. Dia lebih dekat kepada perkara yang haram. Jadi syubhah ni boleh ditentukan melalui dua cara. Itu bayan jali dan bayan khafi. Dia bayan jali ni mana satu penerangan yang jelas mengenai daging ni haram, tak boleh makan. Daging ni hampir syubhah, tak boleh makan. Satu lagi benda yang tu hanya diketahui oleh bayan jali, bayan khafi ni hanya diketahui oleh orang-orang yang pakar saja. Jadi dalam bab syubhah ni saya tak paksa untuk makan daging import, okey. Tapi kalau atas keyakinan sendiri, okey, atas keyakinan sendiri bahawa tak yakin dengan daging import, okey, sebab dia syubhah, mana tak tahu halal dengan haram, mana satu yang dah masuk ke dalam pasaran, mana satu yang belum masuk dalam pasaran. Kalau kamu nak hindari, maka atas dasar ihtiyat lah. Ihtiyat mana kita ambil pendekatan berhati-hati untuk menjaga, ataupun kita ambil pendekatan warak. Makna kita meninggalkan perkara-perkara yang dekat kepada perkara haram ni. Macam kita katalah, okey, mana benda-benda yang kita tak pasti, kita ragu, kita syak, maka kita tinggalkan. Macam satu hadis Nabi kata, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggallah apa yang kamu ragui kepada apa yang tidak kamu ragui. Itu yang paling terbaik lah. Okay. Tapi kalau ikut konsep hukum, konsep dia punya fiqh, benda yang kita tak tahu, maka hukumnya tidak terkena kepada kita. Nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya hukum kepada benda yang zahir saja. Kita tak pergi kepada yang sebaliknya. Macam kita makan kat kedai makan pun, kita tengok luaran. Okey, luaran dia bersih. Jadi kita makan. Kita hukum dengan zahir. Kita tak perlu sampai ke dapur untuk tahu kedai tu bersih atau tak. Itu dia punya analogi mudahlah untuk kita pastikan nak makan atau tak. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Dr. Farhan atas perkongsian. So seterusnya saya teruskan lagi dengan kepada Encik Zaki lah dengan soalan ketujuh kita. Apakah solusi kepada permasalahan ini? Ya. So Encik Zaki mungkin boleh sentuh daripada segi teknologi, memandangkan Encik Zaki punya kemahiran kan lebih daripada kejuruteraan elektrik kan. Ya. Jadi sebelum tu terima kasih Dr. Farhan, penerangan yang bagus. Saya rasa the keyword kat sini trust. Kita tengok trust ni, bila trust ni maknanya kepercayaan orang kepada sistem tu bila dah tercemar, ambil masa untuk pulih. Trust is a very delicate word lah. Jadi yang terkesan seperti macam Dr. Farhan kata, walaupun industri ni ada macam kata pepatah Melayu, setitik muda rosak susu sebelanga. Jadi ada pengimport-pengimport yang memang registered with JAKIM dan mereka bekerja secara jujur. Jadi mereka terkesan lah. Jadi sekarang orang boycott kepada daging import. Jadi terkesan. Jadi sebab tu soal trust ni, jadi bagi saya pihak berwajib, JAKIM, Kementerian dalam negeri, KDN HEP kan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kastam, Diraja Malaysia, Kastam, dan juga Makis kan, salah satu, dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni lah. Mereka mungkin boleh bekerjasama, lihat apa yang mereka rasa bagaimana boleh merubah sistem. Kalau kita tengok tadi macam seperti Dr. Farhan kata tu, masalahnya dari segi sudut kita nak audit ni kan. Audit ni, mereka dah tahu bila audit tu nak dibuat, jadi mereka akan prepare betul-betul lah. Jadi, tapi audit ni ialah 1 hari dalam 365 hari. What happens to the other 364 days tu? Sebab bila kita audit, biasanya kita prepare kan, kita tahu dia bukannya buat macam spot check. Dan even mereka buat spot check pun mereka dah macam ada orang dalam kan, mereka boleh tahu kan. Jadi dia akan buat nampak cantik lah. Dokumen cantik, dia punya ni cantik semua kan. Jadi that is the problem. Maknanya what happens to the 364 days? Kan, apa kepada hari yang lain tu. Jadi ada banyak method lah kalau kita lihat dia nak monitor kan, macam mana kita nak monitor benda ni. Jadi kalau salah satunya ialah kalau kita lihat banyak teknologi yang sudah dipraktikkan ataupun kita boleh manfaatkan lah. Saya ni kat sini. Okey. Kita panggil, even zaman sekarang ni kita panggil Fourth Industrial Revolution. Okey. Jadi, dan juga ada satu lagi term dia panggil Internet 2.0. Internet 1.0 ni seperti sekarang, di mana kita
Apa yang berlaku sekarang? Kita letakkan data kita di cloud. Maknanya ada server. Google ke, siapa guna Apple pakai letak di Apple kan, di iCloud. Siapa guna Android letak di Google. Alright. Tapi kita lihat sekarang ni, contoh saya nak tunjukkan bagaimana trust, bila trust, kepercayaan orang kepada satu sistem sudah tercemar. Contoh kita lihat pada sudut WhatsApp kan baru-baru ni. Kes yang saya rasa paling relevan lah. Kalau kita nak nyatakan apa ni, daripada sudut, sekejap saya nak. Kepercayaan lah. Trust tu. Sekejap. Trust maknanya kepercayaan orang kepada sistem kan. Bila mereka dapat tahu sekarang pengguna Facebook dah semakin kurang dan Facebook juga dia juga own dia juga tuan punya kepada WhatsApp dan juga Instagram. Jadi golongan muda memang dah ramai dah pergi tak pergi kepada Facebook kan. Mereka pergi kepada TikTok, Instagram dan beberapa lagi Snapchat Jadi mereka tak suka parent mereka ni jadi mereka punya kawan kan. Jadi mereka lebih suka macam Snapchat ni, bila kamu share dia akan hilang, dia tak ada simpan kan. Jadi golongan muda ni jadi Facebook dah terasa begitu terkesan sebab dia dapat income daripada dia monetize kita punya data kan. Dia buat duit daripada data kita. Jadi bila WhatsApp ni dia nak ubah terms dia kan. Kalau kita pakai iOS ke Android, dia akan close satu pop-up Windows, dia kata WhatsApp ni akan kongsi data kamu kepada Facebook. Sebab Facebook punya income kan ada terkesan bila dah kurang orang guna Facebook. Tapi kita kena faham, data kita dekat WhatsApp ni ialah encrypted. Memang tak boleh ni lah. Tapi metadata, maknanya macam Fikri hantar pada saya. Dia boleh tahu dia Fikri hantar pada saya. Walaupun konten tu dia tak tahu, dia boleh tahu Fikri hantar pada saya, pukul berapa. Jadi dia boleh tengok kita punya pattern lah. Pattern kan, Fikri hantar kepada siapa dia punya WhatsApp tu, dia punya kenalan ke macam mana. Jadi daripada situ dia boleh dapat, kita macam tak perasan benda ni kan. Jadi bila trust dah semakin berkurang, jadi baru-baru ni Elon Musk kan, even orang yang paling terkaya di dunia sekarang kan, Elon Musk yang pengguna Tesla. Dia punya tiba-tiba dia buat dekat Twitter dia kata semua pindah kepada Signal. Dia suruh pergi Signal dengan Telegram kan. Jadi begitu terkesan sehingga Facebook dia terpaksa melengahkan implementasi tu kepada bulan 5 kan. Maknanya dia sekarang tengok orang, tapi sebenarnya dia dah losing trust dah. Orang semua banyak dah tinggal kepada WhatsApp kan. WhatsApp channel ni. Jadi saya rasa once the trust is been broken kan, trust tu dah bukan broken, macam trust tu dah makin kurang. Jadi kita boleh tengok pada sudut industri ni juga. Bila trust orang semakin berkurang, dan juga kita lihat pada masa sekarang ni mungkin supply demand tu tidak terasa kerana PKP kan. Nak buat majlis kerja kahwin pun tak boleh, nak buat kenduri pun tak boleh. Jadi mungkin ada katakan breathing space lah untuk ruang bernafas bagi peniaga-peniaga pengimport ni kan. Memang peniaga pengimport memang terkesan terus. Tapi at least bagi masyarakat awam ni dia macam ada satu ruang untuk pihak berwajib juga ambil masa, macam kata orang ada breathing space lah. Masa untuk mereka duduk semeja, fikirkan apa yang patut kita nak beri balik trust. Bila tertangkapnya beberapa hari yang lepas, tertangkapnya 3 pegawai Makis tu kan. Itu trust mereka orang dah semakin ni. Ada sikit lah berubah kan. Maknanya ada tindakan diambil. Jadi benda daripada sudut tindakan, daripada sudut visible ni pun penting. Lepas tu dari segi sudut fatwa kan. Fatwa kata kita makan sebab kita tak tahu. Jadi dah tak kira berdosa. Kan? Sebab kita tak tahu benda tu. Jadi ada daripada sudut, sebab dalam Islam ni barakah ni penting kan. Apa yang kita makan tu barakah jadi dari daging kita. Sebab itu dari sudut Islam, bila kepercayaan halal dan haram ni kita cemari ataupun kita ganggu gugat, dia akan beri kesan daripada kesan ekonomi. Jadi kalau saya nak terangkan mula-mula pada sudut itulah. Jadi bagaimana kita nak solve dia? Salah satu tadi ada satu nak buat Suruhanjaya siasatan diraja. Jadi kita nak lebih telus lah. Jadi konsep telus ni transparent, accountability kan. Accountability maknanya siapa Yeah. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Nanti Like when share video ke? Tak Tak ada. nampak kat skrin. Tak nampak kat skrin.
Sebab Alia tengah share. Alia tengah share, okey. So, apa solusi kan kepada permasalahan ini? Saya tadi ada sikit saya punya slide kan. Sekejap Dr. Farhan, saya cakap sikit. Okey. Ni Fourth Industrial Revolution, tadi saya balik kepada Fourth Industrial Revolution dan juga dia panggil Internet 2.0. Okey, saya balik pada Internet 1.0 ni seperti sekarang, di mana kita simpan data kita dekat server kan, Google ke ataupun dekat Apple. In the future, bila kita pakai Internet 2.0 ni, kita lebih pada decentralized. The keyword decentralized. Kita tak nak centralize kita punya maklumat tu. Ini salah satu yang saya rasa ada 3 benda yang penting lah. Big data analytics. Macam mana kita gunakan artificial intelligence. Sekarang kalau kita tengok apa-apa, dia gunakan apa? The term, kalau kita tengok the term is, excuse me, can you mute? Saya ada nampak Nakib tadi kat bawah. Host boleh mute. Boleh mute all Kejap lagi boleh mute je kot sebab janji saya dengan Dr. Farhan. Saya mutekan all. Okey. Jadi saya boleh cakap, dengar Everybody dengar? Dengar. Okay, thank you. Jadi bila kita katakan industri 4.0 ni, Industrial Revolution 4.0, kita ada big data analytics, artificial intelligence dengan mobile technology. Kalau kita selalu dengar sekarang ni, term apa yang kita selalu dengar? Machine learning, computational photography, seperti Google, digunakan computational photography. Jadi boleh gunakan intelligence dalam kita punya halal industri. Jadi bagaimana kita gunakan big data analytics ni? Maknanya kita banyak data, seperti data macam mana? Start daripada binatang tu kan. Binatang tu lahir, kita boleh tagging dia. Lepas tu proses macam mana dia, apa yang dia makan. Makanan yang dia makan tu kita boleh tagging juga. Kita ada macam data. Kemudian proses dia kan. Dia tumbuh besaran dia ada sakit ke apa, dia ada pergi klinik ke apa. Semua data setiap haiwan tu kita boleh tagging dia. Dan benda ni akan jadi public lah. Maknanya proses tu sekarang ni masalahnya kita nampak daging tu halal kan, tapi proses belakang tu macam seperti kata tadi Dr. Farhan, daging tu sakit, kita pun tak tahu daging yang kurang sihat ke binatang yang sakit ke, dia campur je. Tapi bila kita ada dia panggil blockchain, blockchain proses, bermakna kita boleh tahu binatang tu dia besar kat mana, dia apa pemakanan dia, pernah pergi sakit tak, lepas tu proses dia nak shipping, jadi semua Allah akan membantu kita punya, ini future lah, tapi ada syarikat-syarikat yang dah buat blockchain teknologi. Seperti apa kalau kita tahu blockchain ni? Yang terkenal ialah dekat Bitcoin, cryptocurrency. Maknanya kita bypass bila melakukan transaction. Jadi dia akan berlaku juga kepada semua industri, food industry, banyak industri yang boleh ambil manfaat daripada bila kita tengok sukses kan. Memang satu ancaman lah kepada bank kan. Seperti saya kata tadi, sistem yang bersifat centralized nak jadi decentralized. Inilah industrial revolution yang akan datang. Decentralized. Contoh macam kita sebelum ni kan, kita ada apa contoh? Kita nak public transport. Kita nak taksi saja kan. Ini centralized satu je. Sekarang ni decentralized. Semua orang boleh bawa taksi. Contoh decentralized macam food panda, food delivery, itu juga decentralized system. Dan apa lagi? Dan kita boleh lihatlah berlaku sekeliling kita. Macam kita punya penginapan, bukan setakat hotel sekarang. Homestay. Jadi semua orang boleh buat bisnes. Which is not macam apa, kita nak berlakunya, saya selalu guna perkataan ni, Dr. Mazlan, D-word, apa Dr. Mazlan? Saya selalu guna perkataan D-word ni. Disruption, berlakunya satu disruption, macam kita panggil anjakan paradigma. Status quo kan. Taksi dah status quo kan. Maknanya orang tak ada pilihan, dulu naik taksi juga. Jadi bila berlakunya disruption tu kepada public transport, memang dia tak suka. Juga hotel kan. Hotel bila berlakunya banyak homestay. Kerana hotel kekangan apa? Kita kena masuk pukul 3, keluar pukul 12. Dia ada certain time for check in dan check out. Tapi bila kita, dan family Malaysia pun ramai. Jadi berlakunya disruption di situ. Dan juga public transport kan. Yang kita dapat lebih murah. Kalau kita naik taksi, harga banding dengan kita naik Grab ataupun Uber, Uber yang kita nampak berlakunya disruption pada public transport lah.
Uber, kemudian kita berlakunya food delivery. Sebelum ni kan kita tak ada terfikir kan. Maknanya bila zaman PKP ni kita nampak jasa lah. Jasa food delivery companies tu kepada kita kan. Dapat mengurangkan merebaknya pandemik dengan lebih perlahan lah. Jadi bila kita nak kata decentralized ni kita boleh nampak dalam banyak sudut. Salah satu yang blockchain teknologi dah dilaksanakan ialah di Bitcoin, cryptocurrency. Kita lihat dulu cryptocurrency ni, kalau nak tahu lebih detail boleh baca lah. Jadi kita tengok apa itu blockchain. Ni saya pun belajar sikit-sikit blockchain ni. Jadi blockchain ni saya letakkan infografik dekat sini kan. Dia ada digital ledger, macam logbook lah. Records all transaction taking place on peer-to-peer network. Dia tak letak pada centralized system. Jadi dia macam lebih transparent dan traceability. Another word dalam bahasa Inggeris, traceability. Maknanya kita boleh trace dia. Kita boleh jejak dia. Daripada point A ke point B. Sebelum dia sampai kepada kita. Jadi setiap point tu dia ada transaction. Digital ledger. Macam kita punya logbook lah. Logbook kita dekat office kan. Contoh kalau dekat apa ni? Dekat dekat ladang tu kan dia ada logbook dia. Berapa binatang dia. Jadi ada digital ledger. Jadi apa yang dia bagi makan. Berapa binatang yang sakit. Apa semua ni boleh akses. Jadi yang kedua, encrypted information. Jadi memang safe. Bila block tu dah jadi, dia akan masuk dalam chain dan dia cannot be altered. Macam juga kita ni kan. Macam konsep dia macam apa? Kita ada collaboration guna Google Docs. Itu yang simple lah. Saya nak boleh bagi satu kan. Google Docs kita buat satu, kita share kepada semua kita punya ahli. Tapi ada yang kita tak boleh ubah, ada yang kita boleh ubah. Begitu konsep dia. Dan ketiga, peer-to-peer. Jadi macam mana kita boleh terus kita nak hantar duit kepada kawan kita dekat Indonesia atau somewhere else. Tak perlu melalui bank. Sebab kalau kita melalui bank, kita kena bayar dividen kan. Ada perkhidmatan tu. Jadi you interact or send transaction with a peer without an intermediary. Remove the middleman. Jadi macam orang tengah. Jadi kalau dalam bidang lain juga boleh peer-to-peer. Lepas tu saya kata tadi nombor 4, data sharing. The blockchain can be used for more than the transfer of currency. Bukan untuk currency saja. It can be used to share contracts, records and other type of data. Jadi data sharing dia bukan setakat currency. Maknanya bukan kita selalu dengar Bitcoin kan. Tapi sebenarnya dia salah satu ialah konsep blockchain teknologi. Lepas tu yang keyword dia yang decentralization. Kita tidak berpusat, bermakna the blockchain is decentralized, so there isn't a need for central certifying authority. Itu yang bila kita ada certifying authority tu kadang-kadang ada berlaku loophole kan. Kita audit, badan audit ada. Tapi audit ni 1 hari daripada 365 hari. What happens to the 364 days? Okay. Jadi dia boleh assure lah. Dia assure maknanya, tapi sebenarnya in reality susah kan. Jadi bila decentralized ni, tak ada satu badan yang authority kata okey, kita certify, kita audit dia, okey. Tapi physical audit berbanding dengan macam dia bukan physical audit sekarang. Physical audit ni ada kelemahan dia. Jadi kita akan membuat, ini saya rasa suggestion lah. Suggestion yang kita gunakan teknologi, blockchain teknologi to improve the way we consume the halal meat kan. Tadi kita kata apa? Traceability, kita boleh jejak dia daripada awal sampai akhir dan juga transparency. Lepas tu saya nak terus lagi. Ni kita tengok daripada sudut ini. Mungkin gambar tak apa terang macam mana yang biasa kan. Traditional supply chain rely on trust. Okay, trust lah. Itu masalah trust kan. Trust ni macam dia boleh berubah kan. Dia tak ada macam ni. Dia ada pasang surut juga bila trust dah rendah macam tak boleh. Susah, it takes time Dia bukan masalah duit, dia masalah trust ni is a very delicate issue lah. Dia susah kita nak measure dia kan. Once trust is broken or once trust is lost, kepercayaan dah berkurang, habislah. Dia macam kita nampak macam sistem dia bagus kan. Okay? Daripada binatang ternakan pergi kepada proses-proses dia, penghantaran, proses apa. Dan kita dapat yang ni Kita trust based on apa? Ada certify kan, maka ini disahkan halal, packaging kita nampak authority dia, okey kita trust. Tapi in the future
User ni yang jadi ke macam kita boleh tengok, okey, kambing ni kat mana kan, nombor kita boleh scan dia punya tagging kan, tadi okey dia ni macam ni, dia pernah sakit pada usia berapa, semua ada data-data tu. Jadi lebih, maknanya verify tu kita semua orang boleh verify, and to alter the data is not possible lah. Dia kena macam, dia bila ada chain macam ini, dia kena semua ni, dia kena ubah. Jadi it's not possible. Macam ni senang kan, dokumen tu macam satu, macam apa kita panggil one direction, dia boleh ubah dokumen tu, dia boleh palsukan dokumen, macam mana apa ni, macam mana proses tu ada berlaku loophole lah kita kata, manual lah, macam manual ataupun even digital kan, letak dalam database ke apa, tapi boleh tamper lah, kita boleh berlakunya pemalsuan ataupun penukaran data. Tapi macam ini is very impossible, almost impossible lah, kerana dia macam satu chain. Sebab bila berlakunya something, kita akan dapat alert. Okay, orang ni akan berlakunya ni. Somebody try to change this data. Jadi memang susah. Dan lagi satu saya nak gunakan RFID, Radio Frequency Identification. Radio Frequency Identification kan, FRID. Jadi kalau kita lihat di sini, even Touch and Go kan, dulu ada kempen nak gunakan RFID, dekat kita punya smart toll, tak gunakan smart tag, gunakan RFID. Tapi dia punya sejarah dia kalau kita lihat 1940s dia dah start. Ini salah satu juga yang kita boleh gunakan dalam traceability of kita punya produk lah. Jadi hanya 2001 baru kita start, kalau kita lihat RFID ni kan, part of everyday life. Jadi ni gambar tak apa terang. Jadi dia ceritakan bagaimana peranan RFID ni boleh digunakan dalam supply chain. Supply chain. Okay. Jadi dia mesti ada transponder, maknanya transmitter daripada lembu ni, lepas tu ada transceiver, dia akan lihat, dan ada PC dengan software lah. Ada komponen-komponen dalam RFID. Jadi lepas itu dia masuk dalam sistem database lah. Jadi how livestock RFID works. Jadi banyak yang kita boleh manfaatkan lah, walaupun teknologi ni mungkin in the beginning very very expensive ke ataupun need, but I think we have the manpower. Kita banyak buat research di universiti kan, bidang-bidang yang siapa yang involved in computer science atau computer engineering. Jadi banyak kita, kalau kita lihat peluang untuk kita punya tenaga kerja dalam bidang software engineering lah. Dan saya tengok macam mana mereka gunakan AI in agriculture, untuk pest control. Jadi IoT juga, Internet of Things, kita boleh manfaatkan lah. Kita boleh manfaatkan. Jadi kalau Fikri, kalau saya ni beritahu masa. Okey. Tak apa. Boleh. Masih banyak ruang lagi. Sekejap lagi. Lepas tu ada inilah, ada beberapa cases yang kita boleh gunakan AI in agriculture. Saya kata tadi kan, artificial intelligence. Okey. Jadi bagaimana pertumbuhan tu daripada 2017 hingga 2021. Selama 4 tahun ni 22 growth dia 22.68%. Jadi dia expect in 2020 70 million device, number of agriculture IoT devices by 2020. Ni kalau kita tengok daripada sudut tanaman jadi banyak juga kita boleh gunakan. Memang banyak dah digunakan, dipraktikkan, dan boleh kita ambil manfaat. Jadi saya kurang data berkenaan ini. Saya rasa memang dah ada di seluruh dunia, ada tempat yang sudah buat, dan Malaysia juga mungkin daripada sudut research ataupun daripada sudut initial pilot plan. Dan juga JAKIM ada juga lancarkan apps. Apps. First, JAKIM launches first halal verification app in ASEAN. JAKIM halal, verify halal. Jadi ini yang kita nak, maknanya kita boleh tag tu, kita boleh dapat banyak lah maklumat dia kan. Siapa company dia, adakah registered with JAKIM ke. Sebab sekarang ni logo tu mereka boleh letak kan. Okay. Jadi macam kita juga beli CD ke apa, kadang-kadang kita ada satu logo macam hologram. Tu tentu kita boleh tahu lah, tapi this produk ni betul. Ataupun kita beli power bank kan, ada dalam QR code, kita scan QR code kat power bank tu, okay, dia kata this is genuine product. Sebab
Sebab apa ni, casing-casing tu semua mereka tahu dekat mana dibuat di China kan, kilang yang buat. Jadi dalam tu mungkin berbeza. Tapi QR code tu memang apa ni, memang syarikat tu yang keluarkan lah. Jadi itu salah satu cara kita nak boleh apply lah kepada untuk verification. Jadi daripada sudut verification tadi, prosesnya, transportation, traceability kita boleh trace, dan juga daripada sudut apa ni, sudut audit kan. Masalah physical audit tu lah 1 in 365 days. Tapi yang lain tu macam mana kan. Jadi itu yang kita cuma ada assurance. Tapi bila once trust is broken, susah lah. Susah nak balik. Tapi saya rasa memang ada ni kalau kita berjiwa besar, seperti kalau kita lihat Samsung kan. Saya tengok Samsung is one company yang kita boleh ambil contoh. Kalau kamu lihat dulu ada satu Note 7 dia meletup, ingat tak? Sampai kapal terbang pun dia tak bagi fly kan. Samsung dia minta maaf secara open, dia kata dia minta maaf, dia make a mistake. Jadi dia boleh bounce back. Saya rasa itulah, kena berjiwa besar. Kita bukannya bila kita minta maaf tu kita rasakan kita ni lemah. Tapi there are some rooms for us to improve. Jadi itulah yang kita rasa, itulah salah satu saya rasa yang kita boleh ambil iktibar lah. Peranan teknologi, dan juga kita kena muafakat sama-sama duduk semeja di samping PKP ni kan, mungkin ada banyak masa kita boleh sama-sama ambil iktibar lah. Dia macam kita kata wake up call lah. Wake up call, dan juga time for us to sit down and discuss together. Okay, terima kasih. Sorry Dr. Farhan, ambil masa lama. Okay, terima kasih Cik Zaki atas pengurusan. So macam saya nak tambah sikit lah, macam Cik Zaki sebut pasal RFID tu kan, sebab saya rasa macam masa akan datang pun yang RFID ni akan dapat digunakan dalam industri lebih meluas lah, sebab yang macam saya pernah lihat teknologi RFID ni digunakan untuk pemetaan utility bawah tanah, macam pipe, kabel semua dia orang boleh scan lah melalui RFID. So maksudnya kalau penggunaan RFID ni lebih meluas, so isu kartel daging haram ni dapat dikawal lah, dapat dicegah dengan lebih baik lah. Okay. So so kalau tengok baca kat komen ni lah, so daripada Raja Muhammad Faridul Halim, so di antara cadangan nak kawal lagi import ni, Makis kena tambah staff lagi ke untuk penguasaan kerjasama dengan pihak berkuasa Islam negeri masing-masing. So macam saya yakin lah yang kerajaan sedang mengatur sumber manusia untuk menangani masalah ni, sebab macam kita tahu yang daripada kekurangan tenaga kerja ni memang akan memberi kesan kepada kualiti pekerjaan. So macam kita haraplah yang isu ni dapat ditangani dengan baik lah oleh kerajaan Malaysia sendiri. So seterusnya saya teruskan lagi lah webinar kita dengan soalan terakhir kepada Dr. Farhan, yang soalan yang sama dianjurkan kepada Encik Zaki tadi. Apakah solusi kepada permasalahan ini? So dipersilakan Dr. Farhan. Okay, terima kasih kepada moderator. Saya rasa saya tak dekat banyak word. Tuan Zaki dah huraikan daripada sudut teknologi canggih. Lebih canggih. Kita tengok blockchain, lepas tu nampak RFID, kemudian apa lagi? Okay, benda-benda tu apps tu, tapi benda tu sangat menarik lah. Sangat menarik, dan kalau boleh menjadi satu bentuk target yang boleh dilakukan oleh UTM sebagai Universiti Teknologi, itu benda-benda yang sangat membantu pada industri lah. Okay. Dan apa yang untuk saya menjawab soalan apa tadi? Apakah solusi kepada permasalahan kartel daging ni? Yang pertama, saya melihat dari sudut tanggungjawab sosial lah, tanggungjawab sosial. Dan apabila yang kita boleh faham daripada isu ni, okay, ada 3 pihak yang memainkan peranan utama. Yang pertama adalah kerajaan dan agensi-agensi yang bernaung di bawahnya. Yang kedua adalah industri. Yang ketiga adalah pengguna. Jadi ia berbentuk segitiga. Okay. Dan tanggungjawab ni tak boleh satu pihak saja yang terlalu menjaga, pihak lain tak boleh, sedangkan pihak lain hanya sambil lewa. Dia mesti semua pihak
Okey, kerajaan, swasta, pengusaha, pembekal, peruncit, pemborong, hatta pengguna pun perlu sama-sama menggembalin tenaga ataupun bekerjasama lah untuk memikul tanggungjawab supaya kita pastikan negara Malaysia ni makanan yang ada dalam ni adalah makanan yang halal sahaja. Ekosistem yang ada adalah ekosistem yang halalan thayyiban. Jadi bila kita tengok yang sudut ni, pertama daripada sudut kerajaan yang saya nak sentuh adalah tentang JAKIM. JAKIM sebagai agensi yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal makanan di Malaysia. JAKIM ni perlu diberi kuasa yang lebih. Kalau dalam isu kata daging pun JAKIM tak berani nak buat keputusan kenyataan. Dikatakan bukan dalam bidang kuasa JAKIM, dia adalah bidang kuasa KPDNSP. JAKIM hanya tackle bab halal, dia mempunyai kuasa yang sangat terhad. Okey, jadi keterbatasan bidang ni dia membuka peluang kepada penjenayah untuk melakukan aktiviti mereka. Jadi dia pun tahu hanya KPDNSP saja yang akan detect orang. Kalau JAKIM dia tak detect. Kemudian hal ini kemudian satu lagi daripada sudut akta. Okey, daripada sudut akta. Sejak 2010 lagi, dicadangkan akta halal. Okey. Akta halal ni di sudut kerajaan lah. Sejak 2010 lagi, ni sekarang dah 2021. Dah berapa tahun dah? Lebih 10 tahun sejak cadangan akta halal. Okey. Akta halal ni yang penting. Okey, macam soalan tadi tu dia kata adakah perlu tambah staf makis ataupun perlu kerjasama dengan kerajaan negeri? Tak perlu pun. Dia cuma perlu kepada akta saja. Akta yang fokus kepada halal. Dia boleh bagi kuasa kepada pihak JAKIM. Dia boleh menseragamkan pemantauan industri yang ada halal ni. Lepas tu pegawai JAKIM boleh diluaskan kuasanya dan dana boleh dapat, pegawai boleh tambah. Kemudian pemantauan produk import boleh dikemaskini melalui akta halal. Jadi benda ni akan jadi nilai tambah lah kepada JAKIM. Dan sebelum ni pun dah ada cadangan kepada kerajaan supaya Majlis Halal Malaysia kan, Halal Professional Board, dijadikan entiti khas yang jaga semua agensi dalam Malaysia ni, dan jaga isi halal ni. Okey, nak jadikan Halal Professional Board ni, tapi benda ni masih lagi didiam, masih lagi tak berjalan lah. Sejak 2010 tak jalan. Bayangkan berapa tahun dah benda ni dah tergedala, sedangkan dah lama cadangannya dah ada. Okey. Dan nama Malaysia pun dah semakin tinggi sekarang ni, jadi akta khusus ni perlulah ada. Okey. Supaya Malaysia ni dapat membina nama yang lebih gah dengan kawalan halal yang begitu sistematik, dan tak adalah pertindihan kuasa antara pihak-pihak berkuasa dalam negara ni. Okey. Dan seperti yang saya kata maklumkan tadi, apa masalahnya dengan akta halal ni sehingga tak boleh sehingga lama sangat dia duduk dalam kertas ni. Dia tidak diterjemahkan kepada satu akta lah. Okey. Jadi masalah utama yang menghalang akta halal ni ataupun penggubalan akta ni adalah berkaitan dengan perlembagaan. Kalau baca dalam jurnal-jurnal law, jurnal-jurnal undang-undang, dia kata berkaitan dengan perlembagaan. Kerana halal adalah berkaitan dengan agama Islam. Dan agama Islam bawah Johor lah, negeri lah. Agama Islam tu bawah negeri. Oleh itu, kalau nak gubah satu undang di peringkat persekutuan macam akta halal ni, yang menyentuh bawah bidang kuasa negeri, jadi dia akan menimbulkan isu perlembagaan. Jadi benda ni sangat sukar sebab dia bertindih antara persekutuan dengan negeri. Dan satu bentuk kompromi antara negeri-negeri negeri-negeri kat Malaysia ni perlu berkompromi lah, bagi sentuh sikit ke macam mana ke, supaya semua pihak boleh dapat ambil manfaat daripada akta halal ni. Jadi kalau tengok masa sekarang ni,
kalau kita pergi sikit lah kepada bidang kuasa halal lah kan. Bidang kuasa pemantauan ke, penguatkuasaan ke. Okey. So, kenapa kita nak sangat akta halal ni? Supaya JAKIM ni boleh jadi badan yang memantau terus semua yang berkaitan dengan persijilan halal, persoalan halal. Dia boleh ambil tindakan terus. Okey. Tapi setakat ni kalau penggunaan logo halal dia tetap bawah KPDN HCP. JAKIM hanya sebagai pegawai pembantu. Dia hanya kamu dilantik sebagai penolong pegawai perihal dagangan. Jadi bolehlah pergi bersama-sama dengan KPDN HCP untuk cek berkenaan penyalahgunaan logo halal. Jadi benda ni redundant lah antara dua badan dalam Malaysia kan. Kedai KPDCP bawah atau perihal dagangan. Okey. Perakuan dan penanda halal. Kemudian Jabatan Kesihatan Negeri dia cek bab kebersihan bahagian keselamatan dan kualiti makanan, BKKM. Itu bawah Kesihatan Negeri. Okey, kalau KPDCP bawah atau perihal dagangan. Kemudian kalau JAKIM dia bawah undang-undang halal saja. Dia bawah persijilan saja. Itu yang terjadi di sekarang. Kemudian kita tengok fatwa pun dia hanya keluarkan fatwa saja, bukan berkaitan dengan halal. Jadi benda-benda ni benda yang satu. Okay, benda yang satu yang kita boleh faham. Yang kita boleh ambil manfaat sama-sama. Cuma dia tidak diselaraskan. Dia tak jadi macam blockchain yang macam Tuan Zaki cakap tadi. Dia jadi satu blok yang berbeza. Blok yang fokus benda yang sama tapi dia putus-putus. Dia tak sambung jadi satu blockchain yang bulat macam yang Tuan Zaki ceritakan tadi. Kalau kita tengok unit makmal pun macam nak isi satu makanan ni. Okay, JAKIM hanya iktiraf keputusan sampel yang dikeluarkan oleh Jabatan Kimia Mosti je. Kalau makmal selain daripada tu dia tak iktiraf. Mana kalau nak cerita tentang sampel produk ni halal tak halal pun dia hanya iktiraf daripada Jabatan Kimia Mosti sahaja. Dia yang amal lain dia tidak iktiraf. Jadi benda-benda ni yang menjadi masalah lah kepada penubuhan akta halal di Malaysia. Tapi siapa yang jadi masa? Yang jadi masa pastilah pengguna lah. Setiap kali timbul isu pengguna lah jadi masa. Yang masih ingat masa zaman Cadbury tu kan, sekejap halal, sekejap haram, halal balik. Jadi benda ni lah yang menjadi duri dalam daging kepada industri halal ni. Selagi mana kita tak ketatkan kawalan, benda ni akan ada orang yang menangguk di air yang keruh dan ambil kesempatan daripada kelempangan yang ada. Jadi kita sebagai pengguna lah, sebagai yang mendengar ni kan, kita lah yang kena peka. Kita lah yang kena prihatin. Kita lah yang kena berhati-hati terhadap satu makanan yang kita nak ambil. Kita kena cek. Kita kena tengok label. Kita tengok kualiti. Kita tengok dia punya tahap keselamatan. Kebersihan. Okay? Baru kita beli. Okay? Jadi benda ni pengguna yang perlu datang daripada pengguna lah. Okay? Walaupun kita mengharapkan pihak JAKIM ataupun pihak KPDN HCP ataupun pihak badan-badan bukan kerajaan, tapi pengguna sendiri yang perlu awal-awal lagi berhati-hati dan selektif dalam pemilihan makanan. Dia perlu periksa logo halal. Dia perlu pakai apps yang macam Tuan Zaki cerita tadi. Apps tu kena manfaat elok. Verify halal tu. Dalam tu kalau buka, kalau kita cari dia punya nama penghilang tu memang akan jumpa. Dan dia akan bagi tahu bila CJ tu akan mati. Bila contoh kalau tak ada dalam tu memang itu masalah lah tu. Ataupun kalau ada tapi CJ dah mati, memang dia akan beritahu dalam tu. Mana CJ produk ni, persijilan halal, CJ halal produk ni dah mati. Jadi memang produk tu apps tu sangat elok lah untuk dipakai. Benda apps tu boleh dipakai untuk membantu pengguna dalam membuat pemilihan makanan. Yes. Okey. Itulah. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Fahan atas cadangan-cadangan solusi yang diberikan. So, ke mana ya? So, seterusnya Alia. Alia hilang. Dia lapar.
Ada lagi? Tak ada. Internet lain ke? Internet okey ke? Okey rasanya ni. Habis tak? Ada lagi? Ada lagi satu slide kesimpulan. So saya dapat before saya habiskan webinar pada kali ni, kesimpulannya yang saya dapat sebagai orang yang kurang ilmu berkaitan dengan tajuk ni, perkongsian daripada segi agamanya daripada Dr. Farhan berkaitan dengan hukumnya yang saya rasa yang paling berat lah bagi saya sebagai seorang pengguna, yang macam cakap yang syubhah tu, yang elok tu lebih baik kalau syubhah tu kita elakkan. Kalau daripada perkongsian daripada Encik Zaki pula daripada segi teknologi, cadangan-cadangan yang diberikan daripada Encik Zaki tu, kita harap masa akan datang dapat dilaksanakan lah kalau dapat diketengahkan idea-idea tu. Betul, saya nak tambah sikit lah daripada Dr. Farhan tadi berkaitan dengan sistem tu. Saya rasa bukan sistem tu tak dapat dilaksanakan, tapi masalahnya orang kita ni dia dah terbiasa. So bila dah terbiasa tu dia tak nak keluar daripada comfort zone. So yang menyukarkan kita untuk melaksanakan sistem baru lah bagi pendapat saya lah. Itu saja daripada saya. Before saya akhiri webinar kali ini, saya nak minta maaf atas segala salah silap saya. Semua yang baik tu datang daripada dia, yang teruk tu datang daripada saya. Sebab saya ni pun macam cakap bidang terjun lah. Dapat notis 15 minit terakhir tu untuk digantikan dengan moderator yang sepatutnya. Mantap lah, So mantap lah. Mantap, saya mantap. mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farhan yang sudi meluangkan masa, Encik Zaki yang sudi memberi pendapat berkaitan dengan teknologi dan yang hadir lah pada hari ini. Terima kasih. Encik Zaki ada nak ambil gambar ke apa ke? Saya serahkan lah kepada Encik Zaki sebagai host webinar kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Farhan. Datin dengan Dr. Mazlan, ada nak beri penutup? Assalamualaikum. Salam. Mengucapkan terima kasih kepada kedua pengamal dan tahniah kepada webinar ketiga ni, kumpulan ni, kerana pada saya berjayalah menyampaikan apa yang sepatutnya dan dapat dimanfaatkan semua. So, sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Terima kasih Datin. Encik Zaki ada sikit nak perkongsian. Tak apa. Dr. Mazlan ada? Dr. Mazlan, kita nak dengar ni. Terima kasih Datin Sama. Itu macam mana ni? Dia kasih gambar dulu ke? Boleh kasih gambar. Sementara saya sediakan ni form untuk feedback ni sekejap. Saya nak cari form dia. Sini kita nak jadi ni. Nampak ramai kan? Okey, kita nampak ramai-ramai ya. Okey. Terima kasih semua. Semua banyak bagus ni. Banyak komen, banyak tangan-tangan yang bagus lagi. Okey. Kita ambil sekejap saya pergi pada slide pergi satu. Slide pertama. Okey. Skrin pertama, okey, skrin kedua. Skrin ketiga. Satu masa kita ada 100 lebih Okay, terima kasih. So we maintain 90 something up to the end. Okay, thank you everybody, kepada Datin, kepada Dr. Mazlan, juga rakan dalam khusus UHMS 6013 dan juga UHAP 6013. Terima kasihlah kepada Dr. Farhan banyak saya belajar daripada dia sebenarnya. Boleh berguru ni kata kawan saya tu. Dr. Farhan seorang yang kita boleh guru. Saya ni al-fakir je. Okey. Terima kasih kepada partisipan dan juga kepada rakan-rakan sekursus. Semoga kita sama-sama manfaatkan sesi ini dan saya akan share juga nantilah video recording tu Jangan lagi saya ada share link untuk feedback tu dekat bahagian komen. So kalau ada apa-apa komen yang penambahbaikan ke, komen yang dapat diberikan sebagai macam saya punya bidang terjun tadi, apa yang boleh improve untuk jadi moderator akan datang kalau ada rezeki. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih semua Kita boleh bersurai dulu Terima kasih. Saya speak Farah surah Subhanallah. Terima kasih semua. Terima kasih Zaki. Terima kasih moderator.
Terima kasih, Terima kasih. Doktor. Terima kasih. Grup kita tinggal macam mana? Okey so far alhamdulillah. Fitri, Salma, terima kasih Alia. Thank you. Lagi seorang? Siapa lagi seorang? Umi dengan Puan Isa. Jazilah. Puan. Puan Umi dengan Jazilah. Okey. QS okey semua? Okey. Okey, kita ini kejap saya create satu link Buat kat sini ramai lagi okey. Okey, terima kasih.